Secara lain, insyaAllah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar semua? Sehat? Harap semua sehat-sehat, walafiat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jelas wallah Ustaz. Suara si jelas. Okay, suara si jelas. Suara si jelas. Lagu-lagu itu. Masalah mikrofon lagi. Okey, cubaan satu. Boleh ya? Yang tak boleh ya? InsyaAllah selamat datang Suraya. Okey, jadi kerana Allah, pertama-tama mari kita merafakkan syukur Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah diberikan. Sesungguhnya kita manusia tak nak selalu lalai lah. Memadah lalai dan leka. Yang macam dalam peringatan surah Allah kepada kita, selalu imam-imam baca dalam sembahyang, selalu disebutkan Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi sesungguhnya itu manusia dalam kelalaian hatta sehingga akan sampai ke kubur. Jadi insyaAllah jangan kita harap kita bersyukur pada Allah. Kulli syai'in qadir. Bila kita selalu sebutkan dalam wirid solat kita, segala sesuatu yang berlaku adalah takdir Allah SWT. Jadi malam tu kita antara orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk sama-sama dalam satu majlis ilmu, sama-sama kita ukhuwah persaudaraan kita, sekiralah kita terlahir Islamkah atau kita baru nak memeluk Islamkah, kita sama-sama beringat, saling ingat mengingati. Jadi sebelum kita teruskan, nak tanya dulu apa khabar semua? Suraya okeykah? Saudara Kak Afika okeykah? Saudari Zahra okeykah? Puan Zahra, Tuan Jeffrey kita apa khabar? Alhamdulillah Tuan Jeffrey, sihat ah? Ada sakit-sakit kaki? Semua okey ah? Memang sakit lah. Memang sakit lah, kaki memang sakit. Saya faham, kita bersyukur lah, apapun dalam kesabar kita syukur juga. Sesungguhnya sebelum tu mungkin kita diberikan sihat, bayangkan lah, kita si minta pun dapat melihat, dapat mendengar kan, ada dua belah tangan macam itu. Bayangkan kalau Allah nak takdirkan, Allah nak ubah, Allah boleh beri takdir yang lebih teruk, saya ada kaki terus kan, saya ada kaki terus atau saya ada. Jadi dalam apapun keadaan, apapun ujian yang Tuhan beri, kita sabar, tapi dalam masa kita sama kita syukur, sebab sebelum tu Tuhan bagi kita sihat dan sejahtera insyaAllah. Okay, kami pasti Ustaz Syarul dapat bersama kita malam tu, tapi kami rasa kita perlu memanggil banyak orang yang mungkin perlu diingatkan juga. Sama-sama kita diingat. Tidak, ya. Masa kami lupa nak angkat. Okay, mungkin sama-sama lagi tahu. Sama-sama kalau ada kita macam start dah kelas macam tu lah. Orang yang dapat panggil tidak yang lain yang belum tahu. Sebab kita kena pujuk sebenarnya. Kita kena usaha untuk mengajak orang lain untuk sama-sama dengan kita kan. Sebab bila ramai kita tu, lagi seronok lah kita belajar. Bila ada ramai, masjid ramai. Alhamdulillah malam tu masjid Lutong masih At-Taqwa. InsyaAllah ramai yang bersama. Okay. Mungkin Ustaz Syarul kita bagi tadi sampai petangnya kepak. Jadi punya saya dalam masa 2 minit lagi. 2 minit kami teruskan aja lah. Sebab tadi yang pun si respon dengan kami juga. Jadi kita akan teruskan lah dengan tajuk kita. Jadi harap dah semua dah ada yang dah langgar slide sebelum tu. Tajuknya adalah
puasa. Okey. Jadi tugasan pertama, siapa tahu dalam bahasa Arab perkataan puasa, adakah puasa yang tadi bahasa Arab atau puasa yang bahasa Melayu? Jadi apa perkataan bahasa Arab yang dalam bahasa Arab yang untuk puasa tadi? Siapa tahu boleh type dalam grup, kasih tahu cobalah. Okey, adakah puasa yang dalam puasa ke ya? Puasa tu macam ni. Adakah kata pinjaman dalam bahasa Arab atau macam ni? Alright. Okey, kami kat grup. Okey. Macam ni ya. Okey. Soalan kami. Jom kita awal-awal tu kita dulu. Kita berteka-teki dulu. Ni tengok. Tuan Jeffrey mungkin dah tahu lah. Tuan Jeffrey mungkin tahu. Siapa dah tahu niat puasa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab apa ya? Ada perkataan puasa saja. Macam ni buat poll dek. Pandai lupa indah dalam maksud ya. Create poll. Okey. Puasa adalah dari bahasa Arab. Ya. Tidak. Okey, boleh nangga grup ah. Boleh nangga grup. Tangga siapa yang. Alright. Silakan mencuba. Tangga grup kini tu. Okey, tangga kat chat grup ah. Tak buka chat sih. Okey, mungkin telefon direct lah kalau guna komputer, siapa yang guna komputer, dia kena minimize tu Windows tu. Windows tu perlu di-minimize kan. Okey. Kita tangga bersama-sama siapa yang dah jawab ah. Okey, share screen. Belum ada orang mengundi. InsyaAllah, cuba Kak Fika. Puasa tu perkataan bahasa Arab ke atau memang bahasa Melayu aja? Kalau macam sembahyang. Sembahyang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Malaysia. Tapi dalam bahasa Arabnya, solat. Solat. Kalau puasa, ia kata pinjaman ke atau si? Okay, sila cuba jawab. Nak nangga kita orang bersama ke si bersama tak? Pagi tak malam tak insyaAllah. Tidak. Tidakkah? Puasa tidak. Pergi yang undi. Bawa ada seorang vote lah. Okay. Ada orang madah ya, ada orang madah tidak. Ni tak? Ada seorang madah ya, ada seorang madah tidak. Okay. Okay. Seorang madah ya, seorang madah tidak. Ni. Cepat. Puasa adalah perkataan pinjaman dari bahasa Arab. Maksudnya tadi bukan bahasa Melayu asal lah yang dipinjamkan. Macam bahasa Melayu lah, bahasa Sarawak. Kita ada istilah ghostan. Ghostan. Ghostan tak maksudnya dalam bahasa Inggeris lah. Bukan bahasa perkataan pinjaman lah. Okay, seorang madah tidak, seorang madah ya. Nak lain-lain? Nak lain-lain belum mengundi tak? Okay, saudara Jeffrey madah bukan. Okay. Dekat dalam grup. Los tu. Dalam grup, dalam chat grup. Chat group. Oh. Minimize tak? Minimize. Okay. Belajar. Tidak. Okay. Maksudnya dua-dua kah? Ada 4 orang undi tak? Tak naga. 4 orang undi. Siapa diklik lagi ya? Okay. Dah 5 orang mengundi. Kita tu ada berapa orang? Okay, 5 orang. Saudara je Robertson udah je Okay. Liu 6 orang. Liu ada 6. Kami sini nampak seorang je. Okay. Kena scroll the basket. Alright, 6 orang mana okay. Tak seorang je belum tak? Seorang je mengundi si dalam kiraan 3 2 1. Jawapan sebenarnya ialah tidak. Ini bukan puasa yang bahasa Melayu. Jadi bukan kata pinjaman bukan kata pinjaman. Dalam bahasa Arab perkataan untuk puasa nawaitu sauma gadin. Saum magadin. Sauma.
Sauma maksudnya puasa. Saum. Saum. Maradin. Saum bahasa dalam bahasa Arab sauma. Dalam bahasa Melayu kita sebut puasa. Kan? Jadi bukan kata pinjaman lah. Memang ada perkataan kita pun. Jadi insyaAllah malam tu kita nak belajar tentang puasa tadi. Okey, mungkin setengah kita macam Kak Fikah dengan dengan saudara Jeffrey, kita dah lama memeluk Islam. Jadi dah biasalah dengan puasa-puasa tu nak. Jadi bagi-bagi yang baru, okay, apa yang dimaksudkan dengan puasa? Okay, sama-sama kita dengan slide. Allahu Akbar. Kami kena padam sharing dulu tu. Tekan tu. Oh, boleh tukas. Tekan tu. Green frame broken grid. Okay, semua dapat angkat slide lah. Okay, kita nak yang terus ke slide tu. Kita pergi ke slide pertama sekali. Alright. Kita semua dah yalah. Dah biasa. Jadi, subhanallah. Bila sebelum kita berbicara tentang puasa, rasanya semua agama-agama besar, macam Kristian ada puasa, even Buddha pun hebat lagi puasanya. Puasanya nang sip makan, sip minum, nang betapa, nang hebat lah. Yang mana diamalkan tidak sami-sami. Sami-sami. Mungkin dapat yang sami-sami tu memang ada kewajipan untuk puasa. Tapi sebenarnya diajarkan untuk puasa. Kita Islam, kita ada dalam 12 bulan, kita ada 1 bulan yang kita diwajibkan menahan diri atau menahan diri daripada makan dan minum. Makan dan minum atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa tu dari segi kita nak slide sama-sama. Dari segi bahasanya atau kita akan terangkan ada bahasa, ada istilah. Kalau kita rujuk maksud saum yang kediri, maksud puasa yang kediri, maksudnya menahan diri. Menahan diri. Tapi dari segi istilah syarak tu maksudnya jadi menahan diri apa? Okey, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Termasuk makan minum tadi lah. Makan minum. Tapi bukan sekadar makan minum. Bukan sekadar makan minum. Tapi banyak benda yang membatalkan puasa. Maksud kita nanda bila soalan bila perlu puasa. Bukannya 24 jam maksudnya tidur yang asyik dipakai puasa waktu tidur memang kita asyik makan waktu tidur kan, makan minum waktu tidur yang asyik dipakai hanya waktu terbit fajar, maksudnya lepas subuh, masuk je waktu subuh, masuk je azan subuh, kita dah berhenti makan dan minum atau kita dah mula tahan diri kita daripada melakukan benda yang membatalkan puasa. Masuk kita nanda apa benda yang membatalkan sampai bila? Sampai terbenamnya matahari atau bila azan maghrib. Saudara Robinson dah terkeluar. Line je berapa bagus Right. Jadi masih bersama insyaAllah. So kita ada slide seterusnya. Okay, puasa tu. Okay, tu niat puasa di bulan Ramadan Ni puasa di bulan Ramadan. Kemudian saja aku puasa sunat pada hari ini kerana Allah Ta'ala pun cukup. Lafaz tu hanya sunat tapi dalam hati kita memang dah mau tahan diri lah daripada makan minum atau perkara yang membatalkan puasa tadi. Tapi yang lafaz tadi sunat. Jadi nawaitu sauma gadin. Nawaitu sauma gadin an adai fadi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, versi panjang. Kalau nak pendek tu dalam bahasa Arab, nawaitu sauma gadin macam ni Ramadhana. Sauma gadin. Kami pun simpan dalam bahasa Arab pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu pendek Mungkin kita bahasa Arab panjang sikit. Nama itu sama gadin ada fardi syahri Ramadana hadis sanati lana. Tapi memandangkan kita faham bahasa Melayu, boleh berniat dalam bahasa Melayu. Just jangan kita confuse lah. Jangan kita confuse. Tak betul ke bulan Ramadan? Betul ke bulan dah masuk Muharram ke dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita ada puasa bulan Syawal kan. Jadi bulan Syawal pun kita ada puasa 6. Jadi istilah kita just untuk kita cik ragu-ragu lah kita puasa kerana apa. Jadi dalam hati kita kalau kita dah memang niat untuk puasa memang dah terpakai tapi kerana Allah Ta'ala lillahi ta'ala, kena sebutlah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma lillahi, nawaitu sauma syahri Ramadan lillahi ta'ala.
Kalau kami direct translation lah. Fi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Pada bulan Ramadan lah. Jadi Tok pun direct translation lah daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Okay, Tok paling 5. Tapi kalau bahasa Arab yang asalnya, ni ada versi panjang. Pada bulan ini secara Tok. Okay. Karena Fali Syahri, anak dari Fali Syahri Ramadan, Haji Sanadi yang wajib pada hari ini yang wajib tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita naga dalam rukun puasa tu tadi menahan diri daripada tadi ulang tadi dia yang kita faham istilah tadi. Maksudnya kita kena niat perbuatan kita kena tahan diri daripada apa yang membatalkan puasa. Okey, bila dari pagi sampai ke akhir petang terbenam matahari. Jadi daripada azan subuh sampai azan maghrib. Jangan juga buka puasa lagi azan maghrib. Azan maghrib yang disunatkan untuk segera berbuka. Okey. Jadi waktu yang dibolehkan. Jadi apa benda yang membatalkan puasa? Dekat situ disenaraikan ada 9 perkara. 9 perkara. Jadi pertama sekali memasuk ke suatu ke dalam rongga-rongga badan Tok kena ambil pasti Tok Saudara Azim bantu kami untuk buat slide. Jangan hingga tiba-tiba asalkan memasukkan rongga badan maksudnya daripada mulut artinya yang masuklah dapat masuk ke dalam esophagus untuk salur untuk ke perut kita kan. So di dalam rongga-rongga badan. Jadi Tok membatalkan puasa. Jadi bila kita masuk ke satu pasti kita akan muntah kan, ada muntah dengan sengaja ya, maksudnya muntah dengan sengaja lah. Bila termuntah batal lah, kita secara sengaja muntah sengaja kita pakai ya. Untuk kita masuk ke sesuatu dan sengaja melari muntah, maka muntahlah kita. Jadi yang perkara ketiga kat situ diparah kat situ bila mana kita keluar daripada Islam tu yang memang jaranglah berlaku ke atas kita. Tapi kena berwaspada. Maksudnya tadi puasa tadi akan diterima, semua amal masih diterima sebab dalam murtad bila kita menyembah Tuhan selain daripada Allah, kita mengambil agama lain sebagai cara hidup kita, maka apapun puasanya dalam hari ya tadi yang akan kita pakailah ringkas itu murtad lah. Maksudnya murtad tadi pun membatalkan puasa. Matanya murtad sekejap ada apa sih akhirnya taubat balik, kira dah batal juga lah. Mungkin ada kata ada keadaan macam ni anak yang pagi dalam pagi jadi nak yang ada okey aku ikut test dia, tapi petang tak nya belum pergi makan minum, aku tahu aku masuk balik Islam. Jadi mungkin adalah kes macam ni, tapi dah kira batal lah puasanya pada hari ya. Kemudian ada yang perkara keempat, pengsan sepanjang hari. Bukan pengsan macam tidur sepanjang hari ya. Pengsan tu maksudnya jadi benda yang macam faktor kesihatan. Jadi akan mendatangkan mudarat kalau teruskan puasa. Kalau dah pingsan sepanjang hari dah dahsyat lah. Tapi sekejap lain cerita. Pingsan sepanjang hari itu mudarat, jangan kita nak teruskan lagi berpuasa. Pingsan kerana nasi makan dah kubulur gila nak pingsan. Okey, jadi benda tu mula dia kata berlaku batal lah puasa kita. Kemudian yang kelima situ pagi siang-siang suami isteri bersama kan, siang-siang hari boleh. Kalau mau juga waktu malam kita berpuasa, tapi kena betul lah, kena betul sembahyang mandi wajibnya semua sebelum hari seterusnya. Tapi ya tadi sebaiknya memang jangan tu lah, memang batal terus puasa kalau kita siang hari bersama untuk suami isteri lah. Okay? Untuk suami isteri. Kemudian yang perempuan dia katanya ada 2 perkara asalnya keluar darah haid atau keluar darah nifas. Bagi mualaf yang baru kat situ, apa maksud darah haid dengan nifas ada beza. Darah haid tu darah yang datang tiap-tiap bulan, tiap bulan keluar. Darah nifas tu lepas beranak. Okay, boleh juga tambah sikit darah wiladah. Kalau wiladah darah penyakit, situ sini masuk wiladah. Jadi perlu cek balik. Adakah darah penyakit kita teruskan puasa atau untuk yang perlu dicek balik lah. Sebab situ dikah haid dan nifas saja. Haid tu yang kitaran yang tiap bulan, nifas tu bila lepas beranak tadi. Selalunya dalam tempoh 3 bulan tadi yang kita berpantang yang masih lah ada keluar darah tu nak. Jadi tu yang perlu dijagalah. Kalau
Tok si dapat nak berpuasa. Kemudian yang ketujuh, Tok bagi yang laki-laki ya. Bagi yang laki-laki sengaja mengeluarkan tok mani tadi ya. Sengaja mengeluarkan, memang sengaja lah, memang kita keluar ke diri lain cerita. Saya dah apa-apa terkeluar ke diri, saya dah apa-apa. Namun sengaja mengeluarkan batal puasa. Pasal anda kata orang yang tiba-tiba gila, hari ya, buat benda gila, apa semua gila lah, mental gila, maka terbatal je puasa. Dan contohnya tadi terakhir tu tadi, bagi perempuan juga, laki sedar tu alasan untuk puasa tu melahirkan. Bila kita melahirkan anak, maka puasa yang pada hari yang tadi pun terbatal juga, walaupun tadi si makan minum, dia sedang makan minum dan sebagainya. Untuk semua mungkin atas faktor kesihatan. Jadi untuk disenaraikan 9 perkara, tapi boleh cari dia untuk sebagai asas saja. Sebagai asas apa lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okay. Macam yang isu baru tu, adakah vaksin? Vaksin tadi kita masuk sesuatu kan ke dalam badan, masukkan satu ke dalam badan lah, rongga daripada kira masuk ke dalam badan, dan dikira kita contohnya tadi nak diri dari puasa, tapi daripada makan minum, tapi pakai IV drip, dapat nutrisi kan, kira batal je lah. Okay. Jadi benda tu yang perlu kita rujuk lah kepada fatwa-fatwa, pandangan. Tapi untuk kongsian kita malam tu, untuk 9 perkara yang boleh membatalkan puasa, boleh cari dalam internet. Boleh cari dalam internet atau cari dalam kitab-kitab. Sebagusnya cari dalam kitab-kitab lah, mazhab Syafi'i kita, apa yang membatalkan puasa. Okey, ada soalan setakat tu? Semua okey? Semua okey ya? Okey, semua faham? Okey. Injection. Tanya. Injection. Kalau sekadar injection aja okey. Yang injection macam kita ambil vaksin lah, tidak batal lah. Mengikut fatwa kita di Malaysia, tidak batal. Sebab yang satu kewajipan ke atas kita. Contoh, tapi kalau injectionnya tadi membuat kita jadi bukannya satu macam kewajipan, macam ambil IV drip tadi, diberi IV drip nak. Kalau diberi IV drip, tapi kalau kita dah uzur, dah sihat, memanglah ada rukhsah, ada kemudahan, janganlah berpuasa. Memaksa diri je berpuasa satu dosa lagi ya. Bila mana kita tadi berpuasa dalam keadaan yang akan menyebabkan kita masalah pada nyawa. Bila yang menggugat nyawa tu, jangan main. Walaupun kita yang memudaratkan badan kita. Bila doktor beri IV drip dengan kita masih tak teruskan puasa. Masih terus puasa. Satu kesalahan lah, satu dosa. Tapi apapun, bila nama syarat wajib puasa, bila mana kita sebagai orang Islam yang mengaku Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Nabi akhir zaman, dan semua Nabi yang pernah ada lah, kita mengaku semua Nabi kita dan Nabi Muhammad, kita sebagai orang Islam wajib kita puasa. Kita tak berakal, bukannya gila tadi, bukannya siapa berfikir. Okay. Bila kita berakal, wajib kita puasa dan bebas dari uzur syar'i. Atau uzur syar'i tu satu yang tu tak boleh cari istilah apa uzur syar'i. Kita siapkan bahas panjang lah. Uzur syar'i tu ada kekurangan lah. Ada kekurangan. Contohnya tadi yang bekerja kulikeng tadi, nang dapat tahan lagi lah. Punya teruskan juga nak puasa sampai petang, yang kerja sehari-hari nak. Hanya akan mudaratkan kepada badan. Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi wajib lah untuk yang puasa. Tapi bila nama bulan Ramadan tadi, mesti digantikan. Digantikan sebaik-baiknya sebelum puasa tahun depan. Dalam setahun kan ada 12 bulan kan, sebulan yang kita diwajibkan. Kalau dalam bulan Ramadannya kita ada tertinggal, kita perlu gantikan. Kiralah apa sebab beranak tadikah, sebab bekerja tadikah, sebab kesihatan tadikah kan, kita ada satu bulan kemalangan dan sebagainya. Kemudian si puasalah dalam bulan Ramadan jadi mesti digantikan. Bila mana sebut wajib, ada sembahyang kita. Saya dalam kita sembahyang tu pun ada sama juga. Ada istilah sembahyang qada tadi. Qada kita gantikan sebab benda wajib. Tapi ada pandangan yang mana dapat digantikan. Tapi betul lah,
kita atas dasar atau mesti digantilah. Bila nama benda yang wajib kat atas kita mesti diganti. Macam zakat kita si bayar, nah diwajibkan kita untuk bayar balik apa yang kita tertunggak tadi ya, wajib kat atas kita. Sama boleh tak faham Ustaz kata itu 3 syarat wajib kenapa kita perlu puasa. Jadi satu perintah dalam banyak-banyak perintah Allah, dalam banyak-banyak perintah Tuhan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan manfaat puasa tu bukan kepada orang lain, kepada kita sendiri kan. Bila kita menahan diri kita daripada melakukan dosa, daripada bercakap benda yang tidak baik, yang sia-sia, dengar orang mengumpat dan sebagainya, kita tahan diri. Itu benda yang sunat lah. Mengumpat tadi benda yang wajib tadi kita tahan makan dan minum. Yang wajib kita tahan diri daripada makan dan minum. Selain pada kita kena ikut aturan banyakkan sedekah kan, untuk benda yang disunatkan. Okey, sama kita nak apa yang okay. Jadi lepas kita tahu siapa yang wajib untuk puasa tadi, kita kena tengah sah. Okey, sah puasa kita tadi. Pertama sekali kena mesti orang Islam. Jadi walaupun orang yang belum lagi Islam yang ikut kita sama-sama puasanya akan diterima sebabnya masih menyembah Tuhan yang selain daripada Allah. Si dapat nak disahkan. Si wajib juga kepada seorang atas yang tadi yang tadi si wajib juga kepada orang Islam untuk puasa, dan si sah juga orang bukan Islam puasa. Jadi yang dua-dua masuk Islam tadi Kemudian berakal sama macam tadi juga. Berakal tu maksudnya jadi dia bukan gila, dia dapat berfikir yang waras, Jadi dia mesti ada dua syarat tu. Islam, berakal. Sama je, sah dengan wajib sama. Yang ketiga tadi apa? Wajib bebas dari uzur syar'i. Bebas dari uzur syar'i tu maksudnya tadi saya ada keuzuran lah. Saya ada keuzuran dari segi kesihatan, dari segi pekerjaan. Saya dah nak macam mana? Mumaiz tu adalah orang yang dah dapat berfikir. Dah cukup umur. Kalau laki-laki selalunya 8 ke 12 tahun 8 ke 12 tahun 8 tu maksudnya dah jadi 3 tu sih. Dah jadi 2. Dah jadi 2. 8 ke 12. 7 tahun 12 tahun kita kena atau ajaran Nabi kita. Jangan lebih 7 tahun kita kena ajar anak kita untuk mula untuk sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Kemudian 12 tahun andai kata si sembahyang juga, maka kena diajar pakai kena bertegas, kena hukum bertegas, kena hukum kalau masih degil je semua sembahyang. Jadi sebab umur tu lah biar dah start yalah kita tengah sekolah rendah hari tu dah pandai awal-awal dah pandai bergerak dan sebagainya kan. Jadi dah pandai berfikir, dah pandai nafsu dah ada. Jadi bila benda tu kalau tiga tu dah ada, maka wajib ke atasnya untuk puasa tadi. Tapi andai kata baru 6 tahun, baru tadika, baru 5 tahun, baru 3 tahun kan, belum pandai berfikir sendiri, belum tahu benda-benda nak macam tu lah. Jadi maka wajib ke atasnya untuk puasa. Okey. Selalunya ada orang juga labelkan benda tu. Labelkan dari sudut dah sunat ke belum. Untuk yang lelaki lah. Dah sunat wajib lah bagi atasnya lah. Jadi bagi tu sebenarnya dari segi pemikiran. Yang ada akal pun tapi belum mumaiz, maka si sah puasanya tadi. Diterima lah. Jadi wajib akal. Tapi mumaiz si wajib. Maksudnya tadi biar yang tadinya boleh berpuasa. Wajib puasa ke atasnya. Tapi ini mesti mumaiz supaya yang tadi sah. Ini boleh faham saya kata perkataan mumaiz, boleh google lah lepas boleh google perkataan mumaiz ada apa maksudnya, penerangannya lebih lanjut Kemudian untuk tadi untuknya tadi ada benda membatalkan puasa tadi, haid dengan nifas. Ini bagi perempuan, bagi wanita, bagi muslimah, yang mesti suci daripada haid dan nifas. Maksudnya jadi suci tu dah siap. Ya je lah, suci tadi dah dibersihkan lah. Saya ada lagi darah yang keluar daripada tang bulan atau yang lepas beranak tadi. Dua jenis darah. Tapi ada darah jenis ketiga, darah wiladah tadi, darah penyakit. Untuk perlu rujuk balik. Mungkin ada perbezaan pandangan juga.
Ada yang badan boleh, ada yang masih boleh ya. Tapi kalau dah penyakit, mungkin akan memudaratkan kalau puasa tadi cukup nutrien dan sebagainya. Okay. Jadi untuk yang perlu dipelajari lah. Tapi tu bukan keadaan normal lah. Wilayah tu semua orang ada. Okay. Jadi yang syarat keempat. Syarat kelima, kita kena tahan diri daripada perkara yang membatal puasa. Yang 9 tadi ya, 9 kita sebutkan tadi ya. Tahan diri daripada makan dan minum. Ni pertama sekali ya. Makan, minum. Dan seterusnya, maksudnya jadi kalau kita mengumpat, kalau kita terdengar orang yang jadi siap batal puasa, yang batal puasa tadi benar macam yang kita sebutkan tadi, 9 perkara tadi. Ada gila sekejap, ada keluar haid, ada muntah secara sengaja kan, keluar manis sekejap, atau siang-siang hari bersama suami isteri bersama, atau pingsan sepanjang hari, atau yang lebih hebat tu melahirkan anak tadi. Jangan nak teruskan puasa kalau dah lahirkan anak kan. Jangan nak teruskan, bahaya ya. Mesti ada air dalam badan, macam ni nak nyusu anak nak. Jadi itu benda-benda yang benda yang membatalkan puasa. Okey, membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa kita boleh ganti insya-Allah. Ada kalau sebab tertentu batal, kita boleh ganti, tapi rugilah. Rugi satu kerugian. Si dapat puasa di bulan Ramadan yang mana pahala-pahala tu digandakan berkali-kali. Bulan ni aja satu bulan khas. Allah beri macam-macam pahala yang banyak lah. Okay. Kemudian untuk syarat sah tadi ya, niat pada waktu malam bagi puasa fardu. Okay. Jadi kita dalam bulan Ramadan, bila dalam bulan Ramadan, selalunya lepas sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih selalunya lepas sembahyang tarawih. Tapi semestinya, contohnya kita lepas berbuka puasa gitu, atau esok hari pertama kita puasa, malam sebelumnya, sebelum subuh start kita nak puasa. Jadi kita dah pasang niat, bukannya bangun pagi ke dah sadar sembahyang subuh, bangun pagi tadi baru nak pasang niat, aku nak puasa lah hari tu. Baru nak pasang niat, salah. Yang mesti puasa niat malam sebelum. Tapi untuk mengelak ada kita di situ lah, di Malaysia tu kebiasaannya boleh semak balik pandangan tu pada kita niat untuk sebulan terus. Macam pada sebelum hari 1 Ramadan ya, kita dah niat untuk sebulan terus. Pada malam sebelumnya kami niat puasa bulan Ramadan tahun tu kerana Allah Ta'ala. Dan niat puasa sahaja aku puasa Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita pasang niat pada malam 1 Ramadan, maksudnya maghrib isyak ya tadi, sebelum waktu kita bersahur kita dah pasang niat kan, pasang niat untuk puasa 9, maka sahlah puasa kita untuk Ramadan yang tadi. Okey. Tapi untuk puasa fardu, ikut pengetahuan kami, kita boleh cek balik. Kalau puasa sunat, semestinya pada waktu malam. Untuk puasa sunat, semestinya. Contohnya, kami dari subuh, kepada kami tidur balik, contohnya kan, supaya bangun balik, aku mau puasa terus lah. Contoh jadi, saya dah pakai breakfast lah, puasa tiba-tiba rasa macam nak puasa terus lah, baru sedar itu hari Isnin contohnya, atau hari Khamis ni baru sedar. Pasang siang boleh, diperboleh. Untuk puasa sunat, untuk puasa fardu bulan Ramadan, yang bulan Ramadan tu belum 4 bulan lagi lah. Dalam 4 bulan lagi kita akan puasa Ramadan. Kena pasang niat awal-awal, insyaAllah. Okay. Dah ramai lagi. Saudari Sylvia, Siti Hajar, saudari Sanda, Alhamdulillah. Selamat datang. Kita kenal-kenal. Site tu ada kami share dalam WhatsApp, jadi boleh tak sama-sama anda bagi tahu. Rakaman insyaAllah ada juga. Okay. Jadi puasa-puasa tu tadi ya, ada banyak jenis ikut hukumnya. Ikut hukum kita ada 5 jenis hukum, tapi tidak disenaraikan 4 saja. Sebab saya dah puasa yang dipolah yang macam ni pada puasa yang dipolah yang saya dah hukum. Semua 4 yang ada diberi pahala atau diberi dosa. Okey. Contohnya pertama sekali wajib. Puasa wajib. Okey, puasa wajib tu bukannya puasa di bulan Ramadan saja, puasa yang kita kena ganti. Yang wajib juga. Contohnya kami isi puasa di bulan Ramadan, kami kena ganti. Ganti ya kita sebutkan puasa qada.
qada. Sembahyang qada, puasa qada. Okey, puasa ganti. Jadi bulan Ramadan wajib kita sebulan kita puasa 30 hari 29 hari supaya kami selalu tanya betul lah nak terima Islam tak, maksudnya jadi kita beri kesanggupan untuk puasa dalam setahunnya tadi ada sebulan kita tahan makan minum untuk sebulan. Jadi bukan senang bukan senang bagi orang yang pura-pura masuk Islam yang just nak kerana sebab tentu nak masuk Islam dapat manfaat tertentu kan. Jadi bagi orang Islam tu kita kena belajar untuk puasa sepanjang bulan. Supaya kami sure kan bagi mualaf-mualaf yang si confident rasanya macam ni 4 bulan akan datang untuk nak sebulan, awal-awal training Isnin Khamis puasa, puasa ada hari-hari tertentu lepas tu kita nak sembahyang sunat puasa sunat tadi kita boleh berlatih kat siang. Kemudian itu nazar. Okey, siapa tahu puasa nazar tu puasa apa? Kena jadikan wajib. Siapa tahu situ pernah dengar sih perkataan nazar? Okay, mungkin untuk mualaf memang sih pernah dengar lah. Nazar tu kita berazam. Kita berazam. Jadi kita berjanji dengan Tuhan. Kita berjanji aku dapat aku dapat beli kereta Proton X70 lah. Kereta aku keluar aku janji aku mesti akan puasa. Dan puasa berapa hari? Puasa 10 hari. Contohnya tadi nak. Atau puasa sehari lah. Pada bang puasa saya dah puasa setengah hari puasa sehari puasa sehari untuk tanda syukur kepada Allah. Bila kita berjanji macam dengan diri kita dengan Allah, kita berjanji dengan Allah, maka puasa jadi wajib. Puasa jadi wajib. Kadang-kadang benda-benda macam itulah daripada kita berdoa, kita boleh satu pengorbanan lah. Kita siap dapat korbankan harta, kita boleh korbankan makan minum kita. Tadi puasa nazar. Jadi kalau puasa nazar tadi wajib kita mesti puasa. Jangan dah dapat kelak Tuhan dah beri kita lupa. Kita lupa. Jadi mesti dipolah. Dan kita dah tentukan berapa hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari. Tu baguslah. Ditentukan. Jadi ditentukan berapa macam ni lah. Okey. Subhanallah. Jadi untuk yang wajib kat atas kita, okey. Ada orang bernazar cukur rambut. Nazar juga. Nazar cukur rambut tak ada juga. Ada orang bernazar macam tu nak. Apa yang kita janji dengan Allah, kita boleh bernazar. Tapi itu tadi puasa. Kita ganti dengan puasa. Supaya puasa sunat. Puasa sunat banyak sebenarnya. Puasa sunat banyak tapi disenaraikan situ 5. Pertama sekali puasa setiap minggu yang kita ada. Isnin dan Khamis. Itu puasa yang Nabi amalkan. Isnin kerana hari kelahiran Nabi. Khamis sebab sebelum amalan kita diangkat setiap minggu, para malaikat angkat atau dihafalkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat pada Allah dalam hisab lah untuk hisab tadi. Jadi Isnin dan Khamis tu Nabi amalkan, kita digalakkan untuk puasa setiap minggu. Jadi puasa kita niat aku puasa Isnin, kita nak tambah mengikut Nabi kerana Allah Ta'ala. Atau kita nak saja puasa Isnin kerana Allah Ta'ala. Saja puasa Khamis kerana sunat Khamis kerana Allah Ta'ala. Cukup kami ajak niat. Atau kita siap-siap ada niat tu kita puasa saja terus sebab nak ikut Nabi, dalam hati kita dah pasang niat, kita terus puasa aja. Dan yang macam Brosyah sebut sebelum tu, puasa sunat tu ada kata walaupun pada asalnya malam sebelumnya saya dah pasang niat tapi baru sedar siangnya, jadi cun-cun belum makan minum juga, kita boleh teruskan. Tapi sebaiknya sebelum zuhur lah. Jangan lewat petang tadi nak aku dah siap makan sehari-hari baru nak pasang niat. Pelik juga lah nak setengah macam nak. Jadi sebaiknya sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur dah kita dah pasang niat teruskan untuk puasa 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya Korban. Sebelum 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah untuk hari-hari Korban. Jadi sebelum tu tadi digalakkan sama kita menunaikan haji sebelum kita menunaikan haji, kita tadi ibadah haji tu yang mana tawaf Kaabah tadi, kita pusing-pusing Kaabah kita lari-lari anak dekat Bukit Marwah Safa, kita melontar batu kan, itu ada siri ibadah kita dalam haji kita. 9 hari bulan kita kira kita di mana pun kita boleh puasa sunat. Boleh puasa sunat Arafah sebenarnya. Sunat Arafah 9 Zulhijjah sunat Arafah. Dan kita dalam bulan Muharram. Kita bulan Muharram, kita dah puasa Aswa, dan puasa Ashura. Dari 9-10 Muharram. 9-10 Muharram dalam
kalender Islam yang pertama, bulan pertama dalam Islam, bulan 1 Islam, 1 Muharram kan. Dia bulan masuk awal tahun, dalamnya kita 9 dan 10 Muharram. Sebenarnya puasa tu asal usulnya pada Nabi dulu, Nabi Musa kita ada. Okey. Tidak Yahudi yang ada kita hari tu, siapa yang Jews atau Yahudi hari tu silakan puasa pada 10 Muharram. Tapi nak membezakan puasa umat Nabi Muhammad yang bukan puasa pada hari Ashura, hari 10 Muharram, tapi dia puasa pada 9 Muharram. Kami macam pernah baca sejarah hari Ashura tu, tapi kena cek balik, kita sama-sama cek balik. Lepas tu salah kami ada kaitan dengan ada peristiwa Nabi Musa. Bila kaum Yahudi masa dizalimi oleh Fir'aun kan, Fero tadi, bila sidaknya terbebas, yang mana jatuh pada 10 Muharram, maka sidak tu ada puasa sunat pada 10 Muharram tu tadi. Kami boleh cek balik kami pun dah lama gila dah baca benda kami pun jadi si pasti bila cerita malam tu. Di 10 Muharram insyaAllah 10 Muharram dalam bulan tu ada puasa sunat juga. Dan atau kita ada dalam setiap bulan, dan 9 bulan sekiralah hari Minggu ke, hari Senin ke, hari apa kan, dalam tiada bulan 13, 14, 15 sebelum bulan penuh. Kalau kita ikut kalender Islami atau kalender lunar, kalender kamari kan, kita ikut kalender tu 15 hari bulan kita dalam bulan penuh kan, kita dalam bulan penuh malam ya. Maksudnya tadi 3 hari sebelum bulan penuh kita disunatkan untuk puasa. Itu disebut puasa bid, puasa tengah bulan lah, puasa tengah bulan, setiap bulan digalakkan puasa. Sebenarnya puasa tu satu yang bagus lah yang menjaga, bila kita jaga makan minum kita, maksudnya ada peluang untuk lemak-lemak yang berlebihan tadi untuk dibakar lah. Jadi benda tu memang satu yang programming Allah selain pada sembahyang tadi untuk kebaikan kita juga, kebaikan kita juga, lancar sendi apa semua kita dapat bila dikaji baliknya. Kalau kita yakin bahawa kita tu banyak charge negatif, bila mana kita bersujud dengan 7 anggota badan kita, lutut kita, semua charge negatif kita dibumikan. Di puasa ada manfaat. Sembahyang ada manfaat, puasa pun lagilah banyak manfaat Jadi kita kena tunaikan. Dan untuk yang paling famous lah, puasa sunat yang paling famous, puasa dalam bulan Syawal. Bukannya sebulan-bulan yang raya maka minum sepanjang bulan. Dalam sepanjang bulannya ada 6 hari bulan Syawal yang kita sekiralah bulan Syawal tu, kita nak bola selang-selang ke, nak berderet 2 Syawal, tapi 1 Syawal si boleh 1 Syawal si boleh. Nampak si debah tu haram, jatuh haram. Bila hari orang berbahagia, orang meraihkan kejayaan, hari Aidiladha contohnya, jatuh pada 10 Zulhijjah, haram untuk berpuasa. 10, 11, 12 Aidiladha ada 3 hari 10, 11, 12. 10, 11, 12 betul. 10, 11, 12. 3 hari lah diharam kita untuk puasa. Dia kat depan kita akan cerita pasal. Kemudian makruh atau benda yang makruh. Okey, puasa hari Jumaat dan Sabtu. Okey, subhanallah. Sabtu tu kami first time dengar lah. First time dia baca. First time. Kami tahu hari Jumaat kita makruh. Tapi kalau kita puasa juga jatuh dosa. Cuma kita digalakkan sebab dalam hari Jumaat bagi yang laki-laki kita tu diwajibkan, bukan disunatkan lagi, diwajibkan turun ke masjid diwajibkan turun ke masjid, melainkan ada uzur syar'i tadi, sama tadi kontak rapat ke, sihat ke, hujan lebat ke, saya ada kereta ke, apa tiba-tiba saya ada pengangkutan dan sebagainya, ada sebab tentu, maka wajib atas kita untuk sembahyang Jumaat tadi. Tapi tadi untuk puasa sama juga, kita tidak digalakkan untuk puasa hari Jumaat. Sabtu kami pasti kena apa untuk si gigi. Dan last sekali puasa 365 hari. Hari-hari kita puasa. Makruh. Tapi pun kita polah juga salah juga. Polah salah juga, tapi dibenci Allah. Dah hari-hari kita puasa macam ni sebab bagi siapa-siapa yang belum pernah berpuasa, dia kena coba dulu. Mudah biasa makan 3 kali sehari makan pagi, makan tengah hari, makan malam, atau 5 kali sehari makan pagi, pasti ada brunch lagi, ada supper lagi,
ada minum petang je lah ya, bukan 5 kali dah ya, dah 6 kali makan sehari. Jadi macam kita berkursus kat hotel lah, dah sedia pukul 10 ada kudapan, petang minum lagi, kayak malam ada lagi makan lagi lah. Jadi memang ialah satu yang musbah lah sebenarnya, makan je kerja kita. Jadi yang terakhir sekali, jenis puasa terakhir yang mana kita haram untuk puasa bila hari raya. Raya ada dua hari raya. Raya Aidilfitri yang mana kita sambut dah 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, kita raikan pada 1 Syawal. Kita ziarah keluarga, kita ziarah sahabat handai kan. Hari berbahagia kita nak dah berpuasa macam ni lah, nak makan minum nak. Jadi macam tu yang tapi dalam kes COVID hari tu yalah 2 tahun tu memang hamba sikit, tapi sekurang-kurangnya dalam keluarga kita Kediri ada pula makan minum kan. Jadi pagi raya ya kita diharamkan untuk puasa tadi. Kemudian sama aja hari raya korban, bila jatuh 10 Zulhijjah, 10, 11, 12 Zulhijjah, kita tadi tengah ibadah haji atau ibadah korban, kita digalakkan untuk, bukan digalakkan lagi, memang haram untuk kita puasa. Okey, hari Tashrik dan hari Syak untuk insya-Allah boleh dikenalkan kelak apa hari Tashrik, apa hari Syak. Okey. Syak tu selalunya sehari bila nak raya kan. Kita tahu sehari nak puasa. Sehari nak raya, sehari nak puasa. Contohnya hari tu tadi 29 Rejab. Sebelum Rejab, 29 Syaban. 29 Syaban. Jadi adakah bulan Syaban tu 29 hari atau 30 hari? Jadi ni ada hari Syak. Kita pasti bila satu Ramadan kita diharamkan puasa dulu. Sebab kita puasa juga pada hujung bulannya kita. Jadi kan lebih daripada 30 hari, jadi kita puasa di hari Syak, diharamkan juga untuk puasa. Okey, diharamkan untuk puasa. Hari-hari yang mana kita akan hari Syak tu hari dalam bulan Syaban, dalam bulan Syaban insya-Allah. Jadi tu setakat tu lah jenis-jenis yang dapat diperkenalkan untuk awal tadi ya. Jangan kita terlalu berat. Jadi yang paling penting kat situ kita tahu apa yang wajib ke atas kita. Sebagai langkah pertama yang wajib ke atas kita bulan Ramadan tadi. Yang mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Kalender kita dalam kamari dengan luna atau tadi, kita dengan bulan sama ada masuk bulan baru atau okey, bulan akan mengelilingi satu bulan yang akan mengelilingi bumi, yang keliling bumi, yang akan lengkap kitarannya pusing bumi tadi dalam masa 29 atau 30 hari. Okey, jadi setiap bulan diperbetulkan sama ada tadi dicek. Sedangkan kalender matahari tadi macam kita ada di 364 suku. Maksudnya tadi setiap 4 tahun ada satu hari baru diperbetulkan. Tapi dalam kalender lunar atau hijrah yang Islam tu tadi, kita cek setiap bulan. Yang istilahnya nama hilal anak bulan tadi hilal anak bulan, di mana kita tahu dah masuk bulan baru. Dah masuk bulan baru. Subhanallah. Okey. Jadi bila dah nama kita berpuasa, okey, yang wajib kita tahu kena mula tahan makan minum kan. Tahan makan minum ya wajib ke atas kita. Benda sunat yang dituntut ke atas kita, bila kita berpuasa jangan lambat-lambat untuk berbuka. Yang itu yang pertama. Jangan lambat-lambat berbuka. Lepas sahur tu maksudnya tadi kita makan sebelum masuk azan subuh tadi sebelum azan subuh, jangan kita kami sahur sebelum tidur lah. Sebab kami tahu bangun subuh. Contohnya tadi atau dah azan tadi baru terbangun. Jadi takut risau macam tu, sahur awal. Dibolehkan untuk sahur awal, tapi sebaik-baiknya kita lewatkan dalam 1 jam, dalam setengah jam nak azan subuh tadi kita baru nak makan. Makan paling kurang dengan kurma atau dengan tu tadi atau disunatkan. Kemudian atau tadi mandi junub sebelum fajar. Sebelum subuh lagi kita ada
kita ada benda yang kita buat malam ya, yang menyebabkan kita wajib untuk mandi junub, mandi wajib mandi wajib digalakkan sebelum matahari naik. Sebelum matahari naik. Sebelum kita nak solat subuh kan. Macam mana nak solat subuh kalau si mandi wajib kan. Jadi disunatkan untuk mandi wajib sebelum. Kalau si contohnya tadi lepas subuh baru masuk azan subuh kita nak baru nak mandi. Boleh si salah. So macam ni nak sembahyang subuh kan. Jadi mesti mandi dulu dan barulah kita solat subuh tadi dan teruskan puasa. Okey. Maksudnya tadi semestinya aku sempat nak mandi wajib sebelum subuh. Jadi aku dapatlah puasa tu. Masuk dalam syarat sah tadi ya. Masuk dalam syarat sah tadi wajib mandi wajib. Mandi wajib tadi mandi sebelum subuh. Saya ada istilah macamnya. Jadi tak ada tadi ya. Tapi sebab kadang-kadang ada orang kat Malaysia atau khususnya di Malaysia lah. Di Malaysia. Di Miri tu lah si pergi di Sarawak tu. Kita pergi jauh-jauh. Biasa kita nanggah puasanya, makan minumnya nang si makan minum sampai petang. Sembayang tadi belum tentu. Tu selalu kita nanggap betul aku. Jadi istilahnya dia nang si mandi wajib sepanjang hari tadi si mandi wajib sampai buka puasa. Adakah puasanya diterima? Yang kita serah pada Allah. Cuma para ulama pada tak selalu sebutkan, kita ada 10 minit dia 10 minit, 9.30 insyaAllah kita habiskan. Apa nama tadi sebutkan amal pertama yang paling penting adalah solat. Kedua baru yang wajib yang lain-lain. Ini solat yang pertama di soal jadi macam ni lah kita tadi puasa tanpa solat. Okay. Kita kena usahakan jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab solat ya hubungan kita dengan Tuhan kita insyaAllah. Okey, kemudian yang keempat, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah untuk boleh dipecahkan. Banyakkan sedekah pertama, kedua banyakkan baca Al-Quran. Okey. Itulah bulan yang banyak kita baca Al-Quran. Sebenarnya hari-hari lah sepatutnya kita baca Al-Quran kan. Hari-hari lah kita sepatutnya adakan sedekah walaupun seringgit, walaupun $10 kan. Bukan nilai yang jadi, tapi perbuatan yang jadi yang penting ya. Perbuatan sedekah, kemudian banyakkan baca Al-Quran. Sedekah tadi kerana dengan sedekah kita dapat membantu orang-orang yang susah kan. Dengan sedekah kita tadi orang yang memohon kepada Allah kan, terus pasrah. Saya ada orang yang nak nolong kan. Jadi sedekah yang tadi besar kuasanya, yang mana ada syurga untuk orang yang dermawan tadi ya. Ada syurga untuk orang yang dermawan. Kemudian kita kena baca Al-Quran. Sampai yang situ harapkan kelas-kelas saja untuk seminggu sekali tu, seminggu 2 kali, dua kali seminggu tu untuk dapat input pengisian pasti cukup Jadi kita kena baca Al-Quran. Bukalah mana-mana muka surat tafsir ke apa. Cuba baca terjemahannya. Dan cuba yang paling bagus ya tadabbur atau terus amalkan apa yang kita baca ya. Terus kita panggil Allah menyebut kita, Allah mengajar kita melalui Al-Quran kan. Jadi pastikan kita baca Al-Quran hari-hari. Itu peringatan untuk kami juga lah ya. Hari kita baca Al-Quran. Kemudian atau buka puasa dengan kurma atau manisan ya. Kalau kita kat Malaysia tu kuih lah, beli kuih kat bazar Ramadan. Bazar Ramadan tutup Cuma macam tu tadi digalakkan untuk dengan kurma. Kurma tu hasilnya banyak lah. Tadi lah di dengan maksudnya wajib sambil tak sedikit sini asal kurma atau manisan sebab mungkin faktor berpuasa kita akan perlukan tenaga kan, ya, tenaga untuk teruskan puasa untuk sebulan. Jadi untuk makan manisan atau makan kurma tadi. Kurma pun manis juga. Kemudian disunatkan doa sebelum berbuka. Dan sebelum buka baca Allah suntuk wabika amatu wa rizkika afratu warfili zunubi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya dalam bahasa Arab. Kalau nak pendek aja sahaja aku berbuka puasa hari ini kerana Allah Ta'ala. Cukup. Tidak nak bahasa Melayu macam ni lah. Saja lafaz supaya kita tahu kita tadi buka puasa. Tapi jangan jawab
belum azan maghrib lagi kita dah buka puasa. Ya, lain cerita lah. Lain cerita. Jadi disunatkan untuk baca doa buka puasa. Dia ada doa yang diajar kita untuk niat puasa, untuk buka puasa. Doa yang diajar ya tadi sebenarnya dia mengajar kita juga untuk mengingatkan kita juga siapa Tuhan kita, kerana apa kita puasa, kerana apa kita berbuka kan. Okay. Jadi untuk yang disunatkan ke atas kita. Kemudian dalam kita berpuasa, kita digalakkan untuk banyakkan doa, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Malah kita dah dapat bezakan kah apa yang doa, apa yang zikir, apa yang selawat kan. Okey. Doa yang kedua boleh jadi zikir ya. Zikir tu yang umum, kita mengingati Allah sama ada kita bertahlil, bertahmid atau bertasbih kan. Atau ada zikir yang disusun lah. Zikir yang disusun yang mana kita boleh ulang dan ulang. Dan selawat tu kepada siapa? Selawat pada baginda Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Minta kita diberi kekuatan. Bukan masa kita menyampaikan salam kepada Nabi ya, kita menyembah Nabi ya. Kita menyampaikan salam je sebab sampai barang siapa berselawat kepada Nabi, Allah akan Nabi kiri insya-Allah. Dengan izin Allah, Nabi akan akan dapat mengaku kita sebagai pengikutnya, sebagai di padang mahsyar insya-Allah. Jadi kita kena banyakkan selawat tadi. Dan bila mana kita berselawat kepada Nabi, para malaikat pun mendoakan kita juga. Berselawat kepada kita juga. Subhanallah. Bukan ya, kalau kita dengan malaikat, manusia tu apa aja, kita tu nak banyak kesilapan, banyak asas silap. Malaikat suatu makhluk yang sempurna dari segi dia akan melanggar perintah Allah, dia akan ikut Allah Subhanahu Taala. Dan yang terakhir tu sekali, kita disunatkan untuk sediakan jamuan untuk orang buka puasa. Untuk dikatakan bila kita sediakan apa ya? Legging ya. Legging. Cik Robert. Legging. Masalah lain dia. Siapa? Ya. Masalah lain. Siapa Cik Robert? Okay. Sorry, siapa? Kita ada soalan, tanya aja. Kita ada soalan. Jadi yang terakhir tu sekali, untuk perkara sunat tadi, kita digalakkan untuk sedia makan orang buka puasa. Murahnya Allah, hebatnya Allah yang ada untuk puasa tadi, Allah yang akan bagi pahala berapa. Sebab kita tahu berapa banyak pahala daripada berpuasa tu tadi. Kita tahu. Macam untuk sembahyang tadi disebutkan berapa kebaikan. Kalau dalam bulan Ramadan tadi 25 kali ganda, 25 atau 27 kali ganda daripada bulan biasa. Pahala yang kita dapat tadi, contohnya kita dapat 100 pahala untuk puasa sembahyang isyak tadi. Bunda 25 kali ganda, 2,500 nak. 2,500 pahala pada bulan puasa. Tapi untuk puasa kita langsung tahu berapa, sebab Allah yang bagi direct. Tapi disebutkan lagi bila mana kita sediakan jamuan untuk orang buka puasa tadi, kita akan dapat pahala orang yang buka puasa tanpa mengurangkan pahala orang yang tengah berpuasa tadi. Pahala orang yang buka puasa tadi contohnya jadi 100 pahala aja. Okey, 100 pahala tadi kita yang sedia makannya kita dapat kita pun tadi mungkin dapat 20 je pahala. Banyak gila salah silap yang kita lakukan. Tambahan pahala orang yang buka puasa tadi 100 pahala tadi. Atau ukuran pahala tu tadi menentukan amal baik dan amal buruk kita kan. Mana yang lebih, mana yang kurang untuk menentukan kita sebab kita nak masuk syurga atau neraka. Allah tu adil, dia akan tunjuk kepada kita. Kita tu banyak ikutkan, kita tu banyak ingkar. Supaya kita pasti kalau kita tu seorang yang waras, kita akan usaha untuk banyakkan pahala kita insya-Allah. Jadi setakat diajak slide nak. Okey, slide tu setakat tu aja. Setakat tu dengan baki 2 minit yang ada apa-apa soalan sih? Harap soalan-soalan tu susah untuk dijawab InsyaAllah dijawab, insyaAllah kami jawab. Kalau si dapat, insyaAllah kita akan tanya lagi lah insyaAllah. Okay, ada soalan? Soalan Jeffrey? Silakan. Kalau puasa 6 hari. Siapa dulu? Puasa 6 hari. Jeffrey dulu ke Kak Fikah dulu?
Okay, ladies first. mana Okay, Kak Fika. Puasa 6. Kenapa puasa 6? Kita nak tanya apa puasa 6? tak no selalu lepas minggu lah hari raya. Seminggu kena buat macam buat puasa 6 lah, puasa 6. Okay. Okay, puasa 6 ah. Okay. Kami sih pasti apa soalannya, tapi betul dalam puasa 6 Masuk dalam bulan Syawal, kita disunatkan untuk puasa 6 hari ya. Kalau dalam bulan Ramadan 30 hari tadi ada 9 atau 30 hari. Tapi dalam bulan Syawal sekiralah kita nak mula awal bulan ke, nak mula seminggu kemudian ke, nak mula okey minggu tu tadi 2, minggu depan tadi 2, minggu sikit 2, minggu last dah siap puasa. Jadi 4 minggu je dalam sebulan kan. Jadi contohnya atau nak pecah 3 hari bulan tu, minggu tu, minggu depan kami si puasa, minggu sikit baru ambil puasa 3 hari. Pulang. Jadi jumlahnya 6 hari. Jadi jumlahnya 6 hari kita disunatkan untuk puasa dalam bulan Syawal. Dan bulan Syawal tu dikatakan bila mana kita tunaikan murahnya Allah bagi peluang seolah-olah bila kita tunaikan puasa sunat 6 hari tu diwajibkan sunat seolah-olah ni akan bagi pahala untuk puasa selama sepanjang tahun. Sepanjang tahun ni seolah-olah kita puasa sepanjang tahun sebayalah bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang betul-betul nak menambah pahala. Banyak orang Islam kita puasa 6 hari tadi. Sekiralah berapa hari ya. Kalau kita Nabi kan bulan Syaban sebelumnya bulan Syaban jadi bulan Syaban contohnya sebelum bulan Ramadan Nabi paling banyak puasa. Hari yang paling banyak puasa. Banyak puasa tadi. Tapi bukan puasa full. Ada istilah hari syak tadi kan, diharamkan puasa. Kita nak menentukan esok kan lusa puasa Ramadan. Jadi hari 2 hari tadi hari syak tadi tu si boleh puasa. Haram kita puasa. Sebab kita puasa saja melainkan puasa nazar tadi. Mudah puasa nazar aku si tunaikan lagi janji aku kepada Allah dapat satu perkara atau tanda syukur kepada Allah. Kita kadang-kadang tanda syukur kepada Allah atas kesihatan semua. Kita terus kami nak puasa hari Isnin minggu depan dia. Cun jatuh sehari nak puasa tadi tak? Azam tadi dah pasang baru sedar tu dah hari syak. Namun dalam keadaan macamnya kita kena tunaikan sebab kita dah janji dengan Allah untuk puasa tadi, maka perlu ditunaikan. Puasa 6 betul. Ada banyak cara, boleh hari kedua, hari raya, hari pertama boleh puasa sebab di antara hari yang diharamkan. Hari kedua, hari raya kita nak start puasa 6, silakan. Niatnya saja puasa 6 Syawal kan Allah Ta'ala. Dalam bahasa Melayu saya dah masak. Lafaz si diwajibkan. Yang wajib tadi tahan makan minum. Tahan makan minum ada niat dah. Dan niat dalam hari ya. Atau malam sebelumnya paling baik malam sebelumnya kita dah niat nak puasa. Okay. Boleh untuk puasa Ramadan kita mesti sehari sebelum. Kalau kita dah puasa sehari sebelum nak puasa Ramadannya, kita dah buat niat untuk sebulan. Niat sebagusnya lah. Kalau kita nak dapat perbaharui tiap-tiap malam lepas tarawih, kita niat baru untuk esok hari. Saya dah masalah. Tapi kalau kita dah di-cover, kita disunatkan untuk niat awal untuk puasa yang wajib. Kalau yang sunat, terpulang pada kita untuk niat. Tapi sebaiknya jangan lepas petang lepas zuhur aku nak aku dah sip makan minum sehari tu baru nak pasang niat nak pasang niat untuk puasa. Ya bukan ikhlas lah maksudnya, bukan ikhlas untuk berpuasa hari tadi. Jadi tapi ikhlas Allah yang nangga. Jadi bukan kami untuk menentukan. Kalau dah rasa tadi memang nak puasa silakan puasa. Walaupun tadi pasang niatnya tadi petang tadi baru nak pasang niat boleh ya. Okay, saudara Jeffrey, apa soalan kita tadi? Kak Fika, semoga menjawab. Ada soalan dalam chat kah? Kalau puasa Ramadan kita tinggalkan sengaja ataupun si sengaja, adakah the next sebelum puasa kita bayar fidyah ataupun bayar ganti dengan puasa? Okey, kalau kita ganti, kita pasal fidyah boleh si dua-dua.
Boleh dua-dua, sudah masalah dua-dua. Tapi kalau sebetulnya fidyah hanya dikenakan bila dah terlepas setahun. Kalau dalam tahun yang sama, contohnya kami ganti sebelum puasa tahun depan, kami ganti dia, saya dah fidyah. Saya dah fidyah. Kami ganti awal. Nya macam tapi tu parking kereta lain cerita. Mudah kena tiket memang kena memang kena bayar lah. Cuma kita lambat bayar makin besar lah jumlahnya nak. Sama je untuk fidyah tu tadi. Bila kita lambat, contoh tahun pertama yang beri free. Walaupun kita tiket yang tadi dah dikeluarkan, sama yang dikeluarkan nak, tiket dah dikeluarkan. Tapi kalau kita tadi puasa dah tahunnya, saya dah denda duit lah. Saya dah denda beri makan minum kita tadi. Denda fidyah tu tadi untuk kita bantu orang miskin. Okay? Untuk bantu orang miskin, ya bayar fidyah. Denda, bayar denda. Jadi denda tu pun saya ada paksaan juga. Siapa yang zakat tu wajib. Fidyah tu atas kerelaan hati kita juga. Tapi sebaiknya memang kena bayar lah. Kita ada rasa bersalah kita si puasa dalam bulan Ramadan, maka dan terlepas tahun lagi, dah masuk puasa tahun lagi, baru nak ganti. Ya, kesilapan kita pun lah. Jadi dikenakan fidyah untuk sebenarnya tambah pahala kita juga lah. Bila mana kita tidak, jadi kita bayar fidyah lagi, bertambah pahala kita insyaAllah. Jadi mendapat memang puasa dalam sebelum tahun lagi. Tapi macam contoh macam kita lah Tuan Jeffrey ya. Kalau faktor kena makan ubat, kena apa semua ada keuzuran lah. Keuzuran tadi ada tempoh tertentu kita memang berapa sihat lah. Jadi ganti dalam tahun sebelumnya. Tapi ya tadi kalau nyasik jatuh kita uzur syar'i, memang dah doktor madah dia. Kita memang kena makan ubat ikut jam tu. Kita ada uzur syar'i sebenarnya dah wajib ke atas kita. Sebab kadang-kadang ada usul kami lah. Pesan kami untuk bayar fidyah macam kita malah tadi. Sedangkan nenek kami nenek kami masih lagi di penjuru 4 nun. Masih lagi cakap, tapi dari segi mental dah wajib ke atasnya untuk puasa sebenarnya. Orang dah nyanyuk semua kan diberi ya tadi. Jadi macam dah wajib ke atasnya. Jadi sebenarnya payah bayar fidyah kalau ikutkan. Tapi oleh kerana anak-anaknya tadi rasa tanggungjawab, rasa anak dia tadi dia bayar. Jadi sedang masalah juga. Boleh bayar juga. Tapi kalau kita ikut yang kita belajar tadi, perlu sebenarnya. Perlu untuk bayar. Dia faham? Boleh faham? Fidyah tu bila dah lat tahun, sikit tahun lagi, dah masuk tahun seterusnya, kita digalakkan untuk bayar. Tapi kalau kita dah wajib, sedangkan orang yang tadi orang miskin, macam ni nak bayar kan. Contoh yang miskin dan si mampu nak. Jadi sekurang-kurangnya cuba ganti wajib qada, puasa qada. Puasa qada tu wajib. Daripada puasa Ramadan wajib, kita ada puasa nazar wajib dan puasa qada. Qada tu tadi puasa ganti. Wajib. Jadi kalau kita miskin kasih miskin, nak wajib juga lah. Tak diri daripada lapar tadi nak yang sebulan tadi. Gantikan. Saya dah alasan untuk ganti. Jadi fidyah terpulang pada kita nak tunaikan atau sebaik-baiknya memang tunaikan lah, sebab ini akan insyaAllah sebagai denda, sebagai pengajaran kepada kita juga supaya kita usaha untuk tunaikan tadi insyaAllah. Okay. Dan satu peringatan untuk mualaf-mualaf yang ada kat situ, kami pernah kerja di pejabat agama, kami pun pernah meronda dalam bulan Ramadan 2 tahun ini tu. 2 tahun lebih, masuk 3 tahun kan. Denda untuk orang yang tidak menghormati bulan Ramadan nya Islam untuk kepada orang Islam aja atau mualaf kita tadi bila kita ditangkap di bazar Ramadan kan di luar lah, di pasar, duduk di kedai makan tampilkan silu, sedangkan hari siang, bukan hari malam, hari siang, dendanya RM1,000. Dendanya RM1,000. Mungkin first time boleh boleh di amalan pertama. Tapi memang ada terus kena 1,000. Tapi kita Islam tu jadi sebenarnya kita nak mendidik apa-apa hukum dalam Islam, sebenarnya nak mendidik orang untuk tunaikan kewajipan kita. Bagi orang Islam kita ada 5 aja. Pertama sekali, kita sebagai orang yang baru masuk Islam mesti ada lafaz syahadah. Atau kita yang Islam tadi dalam sembahyang kita ada lafaz syahadah. Kemudian sembahyang kita.
kalau kita asyik semayang, maksudnya tadi saya ada beza lah kita dengan orang bukan Islam. Solat tadi saya ada beza. Jadi kena, tapi kita asyik boleh madah orang yang asyik semayang tadi bukan Islam. Yang ada murtad contohnya tadi asyik boleh. Misalnya sekadar kufur nikmat. Kita asyik kurang bersyukur. Semayang kira-kira adalah tanda syukur kita kepada Allah. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian zakat. Kemudian last sekali yang paling kemuncaknya adalah tunaikan haji, insyaAllah. Jadi itu nikmat yang wajib ke atas kita. Selain daripada jaga makan minum yang halal dan baik, jaga hubungan silaturahim wajib, bukannya sunat, jaga silaturahim dengan putuskan hubungan wajib ke atas kita. Okey, dah lebih masa 9 minit. Okey, kami minta maaf. Ada soalan lagi daripada Kak Siti Ajar kah, Kak Soraya kah, Zahra kah? Kalau ada soalan, kalau simak kelakar bolehlah kita ada chat tak, boleh chat. Okey. Malam-malam macam tu macam ni ambil gambar. Saudara Jeffrey boleh? InsyaAllah sebagai akhir sebelum kita mengakhiri kelas, kalau saya ada apa-apa soalan. Kita ada soalan ni. Soalan kami, adakah kami menjawab soalan puasa 6 kita tadi? Boleh Boleh. Sebab kami Boleh. tiap tahun tamat puasa. Lepas tu itu soalan juga. Lepas tu hari raya. Masuk kami hari raya, lepas seminggu hari raya masih bulan Syawal, kami puasa 6 hari lagi. Itu subhanallah. Puasa okey okey. Mungkin kalau nak buat puasa setiap minggu, ada puasa Isnin Khamis. Tambah lagi insya-Allah. Kita hidup hanya sekali kan, kita asyik tahu amalan ni kita yang akan menyebabkan kita masuk syurga. Ada yang kata kita ada rumawan kah, ada yang kata sebab puasa kita kah. Ada syurga untuk orang berpuasa, so syurga orang yang menahan dirinya daripada makan minum, daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan perkara yang makruh juga. Kita mata kita jaga daripada tengok benda yang si bagus, atau telinga kita si orang mengumpat dan fitnah ke apa semua lah. Atau mulut kita sendiri tu sama je si mengumpat atau fitnah orang kan. Atau kita jaga diri, rendah diri kita, jaga sabar, jangan marah-marah. Orang ajak gaduh pun kita cakap, aku tengah berpuasa, jangan ajak aku gaduh. Jangan ajak aku gaduh. Benda yang baik lah sebenarnya puasa tadi, mengajar kita untuk jadi orang yang sabar. Kalau kita dapat tahan lapar tu tadi, insyaAllah kita dapat jadi seorang yang kurang pemarah. Okay? Jadi itu benda yang baik lah. Dan bila mana kita banyak puasa tu tadi, insyaAllah berat badan boleh dijaga kan. Jadi kita pun jadi malas sebab badan sentiasa fit lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk semua yang Allah telah aturkan, Tuhan telah aturkan kepada kita, just cara hidup kita tadi, cara hidup yang sihat, makan pemakan yang baik, yang halal kan. Bila disemak ada cop jakim kan, untuk bantu kita untuk baik, untuk dah sihat lah. Saya nak unsur bukan babi je, benda yang beracun kah, atau yang tadi pun barunya dapat diberi halal, punya beracun mesti dapat beri cop jakim juga. Okey, memang sihatkan halal bukan sihat halal. Okey, jadi memang baguslah supaya banyak kita orang selain pada sertifikasi kilang good practice apa semua, GMP sebagainya, kita ada logo halal. Logo halal tadi ada semakannya, malah ada pengurusan halal lagi belajar kat universiti macam ni nak benda tu tadi atau benda-benda macam tu. Jadi insyaAllah yakin dengan Islam sebagai cara hidup kita, untuk kita selamat bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi insyaAllah esok pagi kita akan sambung. Harap Ustaz Syahrul kita berdapat bersama kita pagi esok. Kalau saya ada apa-apa, ada lagi apa-apa soalan, yang lain semua siap je. Pagi esok bersemukakah video chat? Okey, setakat tu kami mesti dapat confirmkan Ustaz Syahrul. Tapi yang confirmnya video memang ada. Video memang ada. Okay, video memang ada. Tapi kalau asalnya mungkin saya ada lah. Sebab mengikut kita area pun 3 orang je nak. Saudara Jeffrey. 3 orang. Melainkan kita melainkan dapat lebih ramai lagi hadir. Mungkin dalam 10 orang kan kita boleh teruskan lah. 3 orang mungkin Ustaz Syahrul turun macam ala-alam je. Macam ala-alam je. Jadi bila kita ada juga cadangan sebab Ustaz Syahrul pakai buku kan
Yang bukan pakai, kalau online ni kan tajuk berbeza. Bila Ustaz Syarul pakai hari Syama'il, bukan Syama'il apa dia pakai, kitab pengaruh. Saudara Jeffrey tahu lah kali nak, ada buku yang digunakan untuk syarat untuk Syarul untuk share hari. Lupa aku namanya, ada namanya. Ada namanya kan. Okay. Hmm. Dia memang untuk mualaf lah, untuk mualaf pun hitam untuk mualaf kan. InsyaAllah. Mungkin untuk bersemuka, siapa yang berminat pula, kita akan share. Kami pun Cik Nangga lagi belum bawa hari tu sampai rumah sebenarnya. Bawa daripada kuarantin rumah di homestay. Untuk Alhamdulillah tu bersih di rumah lah macam biasa. Okay. Jadi Alhamdulillah, semoga jaga-jaga diri masing-masing daripada COVID tu masih mengganas sebenarnya. Okay. Jangan kita leka. Kami tu kontrak rapat sebenarnya masih dapat nak masuk kedai. Ada tulis kontrak rapat kat Masjid Sejahtera. Orang yang dah gunting gelang dah biru. Orang yang dah gunting gelang dah biru. Kita yang kontrak rapat 14 hari je. Okay, subhanallah. Tapi apalah, apapun kita terima je. InsyaAllah. Kita sabar. Apapun macam tadi, kita ada berselawat ya. Ada jemputan lah di Masjid Lutong malam tu tadi. Tapi bila mana dah masih kontrak rapat tu, kita mesti mengisahkan orang lain kan. Jadi siklah kita hadir, jangan kita paksa diri untuk hadir, insyaAllah. Jadi setakat ya perkongsian malam tu. Boleh. Sila. Mungkin malam-malam lain dapat belajar di soalan. Kan itu dalam IC ada agama semua kah? Ada, memang ada. Ada. Islam memang ditulis. Memang ditulis. Kalau bukan Islam pun ada tulis. Islam yang akan tulis Kristian atau tak? Yang akan tulis. Memang ada tulis. Tapi itu dekat IC lah. Tapi orang yang tadi ngatur, contohnya yang masuk Islam kan, si atau IC-nya valid. Waktu yang masuk Islam, yang si pergi ke JBN ambil borang dan pengesahan dekat mahkamah magistrat lah, mahkamah syariah, akan sumpah untuk tukar nama atau tukar agama. Jadi dia akan sumpah kan balik semula ke JPN atau balik dekat IC-nya. Memang ada tulis Islam atau Kristian atau sebagainya, Buddha dan sebagainya. Kami nanya tu sebab macam orang Mukah nama kadang-kadang memang nama Islam Ali bin Hussein. Ali bin Hussein, tapi dia bukan Islam. Yalah kami sebenarnya untuk kaum Melanau kan, asalnya mungkin memang bukan Islam, tapi bilanya datang ke, sebabnya bukan orang asal Sarawak tu pada asalnya, tapi bila dah lama datang ke Borneo tu tadi, bila orang British lah, you are Melayu now. Melayu maksudnya semua dah Islam lah, tapi oleh kerana ada pecah perintah, maka kita di Sarawak tu, si payah cerita yang tempat lain, Sarawak tu aja. Sarawak tu jadi tenaga dulu zaman buruk apa semua, kita berkata sampai Iban lahir je terus masuk Kristian, sama je Cina pun banyak Kristian. Kita tenaga perkembangan agama Kristian di Sarawak tu hebat lah. Tapi siapa salahkan siapa-siapa kan? Kita kira yang saya dah berdakwah, saya dah jalan laksana tu. Tapi kalau kita ambil seluruh Borneo, termasuk Kalimantan kan, termasuk dengan tu tadi, kita ada orang Islam kita 70%. Bukannya 30% macam di Sarawak tu. Kita di Sarawak tu sampai pun 30% dah. 30%, 3 daripada 7 orang mungkin orang Islam, atau 2 daripada 7 orang baru orang Islam. Jadi kita situ minoriti lah. Perlunya kita hari tu, tapi insyaAllah kalau kita rajin untuk ajak keluarga-keluarga kita rajin kembali kepada kebenaran. Janganlah sembah Tuhan palsu yang ada kan. Tuhan layak yang benar adalah pencipta kita yang selayaknya kita sembah. Walaupun kita nampaknya, tapi akal kita, bukti-bukti yang ada kan, Al-Quran, bukti yang sangat jelas kan. Ada orang yang dapat buku macam Al-Quran kan, betul-betul firman Allah, yang Allah jaga kan, Allah jaga. Jadi sama-sama kita sampaikan Islam tu, InsyaAllah lah. Macam kita memang ada sasaran, kita dapat bawa semua kembali kepada fitrah, yang sepatutnya. Manusia tu satu makhluk yang jahil kan. Dia dengar, banyak orang Puan Berdaya ingat berdaya betul. Contohnya kita dengar drama-drama Korea apa semua kan, kita dengar mabuk satu perkara yang biasa kan.
Sedangkan bahaya sebenarnya. Bahaya bergaduhnya dengan benda yang sedar apa dibuatnya, kita jadi dalam yang melemahkan kita. Jadi dibuat kita anggap nama-nama satu benda yang biasa, tapi sedangkan Tuhan kira awal-awal supaya bukan Islam aja, bukannya Yahudi aja, tapi sebenarnya dalam Bible kira benda tersebut jangan dekat dengan atau jangan minum terus benda-benda yang mabuk kan, sama juga jadi benda-benda yang lain, benda yang macam babi itu satu yang biasa untuk dimakan, nyaman untuk dimakan mungkin tadi keluarga kita kami sih salahkan orang di situ yang lahir dalam keluarga yang bukan Islam pada asalnya, kita dah dibiasakan untuk salah satu makanan kita, salah satu makanan kita. Tapi bila kita sebagai Islam, Allah datang dengan firman-Nya, ada dari kita akan sangat mengkaji, kena babi tadi sihat untuk dimakan, kan? Kena arak tu tadi bagus sebenarnya, kan? Jadi kita akan kaji, kita akan senaraikan benda yang akan lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Yang pasti, mudaratnya lebih banyak daripada kebaikan. Jadi yang diharamkan. Suatu diharamkan bukan saja untuk diharamkan, kan? Kita yakin bahawa Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Jadi supaya kita sekadar ikut saja. InsyaAllah ikut saja. Tapi supaya antara budaya dengan agama kita kena bezakan. Budaya dengan agama kita kena beza. Apa yang dituntutkan oleh agama dengan budaya. Budaya boleh salah. Agama si akan salah. Melainkan agama tadi telah diselewengkan. Agama tadi telah ada salah silap. Supaya kita dalam Islam kita ada sumber. Sini datang amalan untuk apa sejarah cerita-cerita untuk ada tak dalam Islam membolehkan sembahyang kepada nenek moyang atau ibu bapa masing-masing dan sebagainya. Macam ni caranya jadi. Macam ni cara sepatutnya dalam Islam kita mengziarahi orang yang dah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Adakah sampai tahap kita buat kubur yang besar-besar, kan? Kita buat, jadi adakah akan beri manfaat kepada atau benda yang sia-sia aja. Okey. Itulah dalam Islam kita sebenarnya sangat mudah, sangat jelas dan tinggal nak ikut saja sebenarnya. Jadi sama-sama kita teruskan belajar dan terus belajar. Okey, Bro Syah pun bukanlah yang terbaik sebenarnya, tapi sekadar berfungsi apa yang kita tahu. Okey, moga ada sahabat situ yang perasan mungkin ada benda yang tiba-tiba macam berbeza lah. Maksudnya berbeza, jadi contohnya macam puasa sunat hari Sabtu. Makruh dari hari Sabtu. Kami tahu hari Jumaat kita sediakan untuk yang laki-laki terutamanya tidak digalakkan untuk puasa pada hari Jumaat sebab kita ada sembahyang Jumaat, mungkin perlu bergerak dan sebagainya, kan? Jadi tapi kadang kata ada sebab untuk puasa diperbolehkan juga. Kita sembahyang puasa ganti nazar tadi, puasa ganti qada ganti dan sebagainya. Dah sedia masa lagi lah. Dah sedia masa untuk puasa ganti tadi, mesti dan masuk puasa seterusnya dah kena fidyah dan sebagainya. Tapi pada hari Syak memang diharamkan, bukannya makruh lagi, haram untuk puasa. Boleh 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 jawab soalan Nama buku tadi Hidayatus Sabyan. Hidayatus Sibyan. Sibyan. Itu Sabian. Sabian sel. Sabian. Okey. Hidayatus Sibyan. Memang buku khas untuk para mualaf lah. Sebab kadang-kadang bila kita buka macam contohnya kita terus buka Al-Quran, memang kita dapat bacaan sebab kita mulakan dengan Iqra dulu. Jadi para ulama tadi ada para orang yang alim lah yang belajar tadi yang karangkan buku-buku yang khas untuk mualaf, untuk menjelaskan yang level yang paling asas lah sebelumnya belajar yang lebih jauh. Contohnya puasa-puasa sunat tadi, kan banyak lagi puasa sebenarnya, tapi itu sebagai asas kita perkenalkan puasa Isnin Khamis, puasa 6, puasa tengah bulan 13, 14, 15 tadi, kan, puasa Bid, kemudian puasa banyak ya, puasa Syura tadi, puasa Taswa atau dalam Muharram. Dalam bulan Muharram kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Syawal. Puasa Syawal 6 hari bulan Syawal lah. Okey. Jadi setakat ya semoga kita kami just nak maklumkan ada juga puasa untuk orang sembahyang, ada puasa untuk orang yang rajin bersedekah atau zakat,
ada je puasa, ada je satu pintu syurga, ada 8 pintu syurga. Puasa pintu syurga untuk orang yang berpuasa. Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa untuk khas untuk orang yang berpuasa. Jadi kita tahu pintu ni kita dapat masuk syurga tak? Adalah salah satu atau syurgatul firdaus yang paling tinggi puasa yang akan bersama para nabi. Jadi insyaAllah sama-sama kita usahakan dari kembali pada peringatan yang awal dengan kita lalai dengan untuk dikit-dikit juga, jangan terus lalai. Bila mana kita ingat Allah, apa yang kita mampu lakukan, lakukanlah sembahyang tadi, bangun tahajud malam doa. Okay? Apa-apa yang kita mampu lakukanlah. Okay? Jadi saya tak ambil masa yang banyak. Habis 10 je, di 1 jam setengah je kita. Subhanallah. Di setakat dia perkongsian kita untuk malam tu. Kami mohon maaf. Di sama-sama kita akhiri mana-mana majlis ilmu kita. Boleh cari lah sampai situ tasbih kifarah. Tasbih tu maksudnya subhanallah. Kita bertasbih, kita mensucikan Allah. Maha suci Allah. Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Okay? Jadi kita tasbih kifarah surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kepada semua dan harap dapat sampaikan kepada keluarga kita, sahabat kita dan sebagainya yang siap hadir hari itu insyaAllah. Yang daripada kami. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.